Okay, Assalamualaikum. Selamat petang. Boleh dengar suara? Boleh, madam. Okay. So, kita sambung hari ni. Saya ingat nak habiskan lah chapter 3 ni. So, kita sambung binomial binomial expansion. Okay, saya nak ingatkan lah sikit pasal topik kertas tu. So, saya tengok majoriti okey lah. So, harapnya memang awak buat memang buat sendirilah. Tapi ada juga yang tak okey. So, yang tak okey tu saya maksudnya memang ada sesuatu yang ada masalah besar lah kat situ, sebab saya dah bagi tahu soalan mana yang awak kena study kan. So kalau in case lah soalan yang saya kata tu, saya suruh awak study tu, awak tak boleh jawab, awak boleh terus tanya saya kan. Maksudnya awak boleh personal lah message dengan saya. Okay, cikgu saya tak dapat buat, saya dah buat tapi tak sampai, tak dapat juga jawapan akhir tu. So saya mengharapkan benda tu lah jadi. Tapi macam itulah. Ataupun mungkin saya tengok juga ada dia punya solution tu. Memang awal-awal tu okey, tapi bila dah last tu awak dah macam jawapan akhir tu lah. Sampai jawapan akhir tu awak macam tak dapat juga jawapan yang tepat tu. So yang tu memang rugi sikit lah kat situ. Sebab nanti awak minggu yang ke-7 nanti awak akan ada UPS. UPS tu ujian lah, ujian summative. So ujian summative awak tu memang dah kira macam dah termasuk dalam grade awak tau. Maksudnya grade awak ni bukan dikira masa exam je. Masa sebelum exam tu lagi dah dikira awak punya grade tu. So kita tak nak lah starting pun dah spoil kan. So kita nak starting awak tu awak start dengan okey. Okey, kejap. So saya ingatkan lagi sekali lah kalau ada masalah dia tahulah. Especially bila saya dah mention serta-serta soalan tu, in case awak tak dapat, awak tak nampak macam mana nak jawab, at least yang tu saya dah kecilkan lah skop untuk awak study kan bila awak kena buat ujian ni. Lepas tu saya ada minta attachkan awak punya jalan kerja kan. So ada yang tak attach tu, so saya nak tengok lah antaranya sebab kenapa saya nak attach, satu bukti lah memang awak buat sendiri, satu lagi saya nak tengok macam mana awak buat. Kalau awak salah kan, awak tak dapat jawab, awak banyak salah daripada betul tu, saya nak tengok lah juga macam mana awak buat. So baru saya tahu okey awak problem kat mana kan. Okay, boleh nampak tak skrin saya ni? Nampak tak? Okay. Nampak Okay. Ujian summative chapter 1 dengan chapter 1 dan chapter 2 lah. Dan saya pun tak tahu soalannya apa. Memang awak kena get ready je lah. So walaupun waktu tu masa tu kita dah masuk chapter 4, memang kena tengok balik chapter 1 dan chapter 2.
Okay, kenapa dia macam ni? Okay, tak apalah. Okay, so dekat learning outcomes untuk binomial expansion, awak boleh rujuk nota awak, nota soft copy tu, ataupun awak dah print. Okay, awak boleh rujuk nota awak. Okay, so binomial expansion ni, kita sebenarnya kita ada, kita expand sesuatu yang ada dua term. Dalam kurungan ni awak ada dua term A dengan B, and then kita expand benda tu. So that's why namanya binomial expansion. Okay, so ni awak boleh recall balik lah, kalau A plus B kuasa 2 ni, so dapat A square plus 2AB plus B square kan. So kalau kuasa 3 jadi macam ni, kuasa 4 jadi macam ni, kuasa 5 jadi macam ni. So kita nak tengok flow, kita nak tengok macam mana daripada A plus B kuasa 5 tu dia terus jadi macam ni. So dia ada dia punya step-step dia. Okay, Pascal triangle ni tak apalah. Kenapa dia macam ni? Okay, so yang ni ingat lagi factorial? 5 factorial, ingat lagi tak? Tak. Tak ingat. Dekat kalkulator awak tu, kan kat kalkulator awak ada simbol tanda seruan tu. Dekat mana tanda seruan? Saya pun tak nampak ni. Oh ni, boleh nampak tak? Saya nak show pun, saya nak tunjuk pun, tak apalah, awak tengok punya ni. Jumpa tak tanda suruhan? X tanda suruhan tu, jumpa tak? Jumpa tak? So factorial ni yang tanda suruhan tu lah. So kalau awak nak cari 1 factorial, awak tekan 1, lepas tu awak tekan tanda seruan tu. Awak tekan tanda seruan tu dulu. Shift. Awak tekan 1 dulu, lepas tu awak tekan shift. Lepas tu tekan simbol tanda seruan, nanti dapat nilai dia. Okay, so ini memang awak akan pakai lah binomial expansion ni. Okay, contoh macam ni, 5 factorial. Okay, tekan calculator dapat berapa tu? Berapa? 200? 200. 120. 120 kan? Betul? 120? Betul? Okay. So tahulah macam mana nak tekan. 7 factorial over 5 factorial pun awak boleh tekan sendiri. Make sure semua cuba tekan sendiri. Tak payahlah nanti bila nak buat tutor baru nak tahu macam mana nak tekan factorial. Ataupun awak type YouTube ke apa ke, memang keluarlah factorial tu. Kan semua sekarang kat YouTube semua dah ada. Okay, yang ini kenapa dia macam ni? Kita nak simplify. Okay, saya tunjuk yang C. Saya tunjuk yang susah sikit lah. Okay, so C ni kita ada okay, ni sebenarnya N tolak 1 factorial N divide dengan N tolak 4 factorial. Okay. Okay, so untuk selesaikan ni awak kena faham tadi 5 factorial tu.
Kalaulah awak tak guna kalkulator, kita congak macam biasa, dia sama juga dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. So dapatlah 120. So awak kena faham lah macam mana nak kira factorial tu. So kalau ada 3 factorial, dia start daripada 3 darab 2 darab 1. So dapat 6. Okay, boleh? Okay, so yang ni nak simplify. N minus 1 factorial tu awak boleh pecahkan dia kepada darab. So N tolak 1 darab dengan siapa? Darabkan dengan yang sebelum dia. Sebelum dia, kalau N tolak 1, sebelum N tolak 1 adalah nombor yang kurang lagi 1. Bila dia kurang lagi 1, N tolak 1 tolak 1 lagi. So jadi N tolak 2. So darab lagi dengan nombor yang lagi kecil daripada dia. Tolak 2, tolak lagi dengan 1, jadi tolak 3. Lepas tu, tolak lagi dengan nombor yang lagi, darab lagi dengan nombor yang lagi kecil daripada dia, tolak 4. Okay, so sampai 4 ni kita stop. Bila awak stop, awak kena letak factorial. Maksudnya bila awak letak factorial, maksudnya kat belakang dia tu ada lagi, darab lagi dengan nombor yang lagi kurang daripada dia, darab lagi dengan nombor lagi kurang daripada dia sampai 1. So kat N tolak 4 ni saya stop kat situ sebab ni dekat bawah ni ada N tolak 4. Saya nak apa? Cancelkan dia nanti. So that's why saya akan stop sampai N tolak 4 je. Lepas tu saya kena letak factorial lah bila saya dah stop. Lepas tu jangan lupa kat belakang tu ada N. So N tolak 4 factorial. Okay. Okay, so kita boleh cancelkan mana yang sama. So kita cancelkan yang yang ni lah N tolak 4. Okay, so tinggal apa? Tinggal N tolak 1 darab dengan N tolak 2 darab dengan N tolak 3 darab dengan N. Okay. Boleh tak? Okay ke? Okay, boleh terus Okay, next kita tengok. Okay, ni dia punya definition untuk NCR. NCR pun kena recall balik macam mana nak tekan NCR tu. Tapi untuk NCR lah kena ingat balik. So dekat kalkulator awak ada simbol NCR. So contoh tak payahlah. So kalau apa dia punya kiranya macam calculation untuk NCR ni, calculation dia ataupun formula dia adalah N yang atas ni factorial. Lepas tu dia divide dengan siapa? Divide dengan R. R tu factorial. Lepas tu dia darab pula dengan N tolak dengan R factorial. Ini adalah formula untuk NCR. Tapi saya rasa awak tak pakai sangat yang ni. Tapi at least awak kena tahulah formula untuk NCR adalah yang ni. Awak akan banyak pakai yang ni lah. Sebab awak boleh tekan kalkulator je kan. Okay, so saya rasa ni tak apalah. Sebab dekat sini, okay, kat sini in general dia dah tunjukkan. Okay. N kosong, macam mana dia punya formula mengikut NCR tadi, formula NCR tadi. Formula NCR tadi N factorial divide dengan R factorial darab dengan N tolak R factorial. Okay, so N factorial, ni lah N factorial bahagi dengan, okay, R dia kosong, so kosong factorial. Lepas tu N yang kat atas ni tolakkan dengan yang bawah tu, R awak kosong, so dapat ni. So ini adalah formula untuk NCR. Okay, so awak tak perlu hafal, awak perlu faham macam mana daripada kurungan ni jadi 1.
Kan daripada kurungan tu jadi yang ni. Perlu fahamkan lah. Okay. Okay, nanti saya share benda ni, nota ni. Nanti boleh tengok lagi sekali. Okay, next kita tengok teorem, binomial theorem ni. Okay, binomial theorem ni lah yang awak akan pakai. Yang panjang-panjang ni. So, ini adalah formula yang awak akan pakai. Okay, apa formula dia? Tu yang awak kena tengok setiap term tu. Okay, first term. Benda pertama yang ini kira macam series lah, dia tambah. So ini kita anggap first term. First term, second term, third term dan so on. So first term is awak punya kuasa ni n, dia punya NCR, R dia adalah kosong. Dia memang akan start dengan kosong. Lepas tu second term dia akan start dengan, dia akan teruskan dengan 1 pula. Third term dia akan dia akan pergi ke 2 pula. Okay, so kuasa A tu adalah sinilah. Ini dikuasakan dengan N, dikuasakan dengan kuasa. Lepas tu B pula dikuasakan dengan kosong. Saya rasa kita terus tengok example untuk awak nampak dia punya flow dia. Tapi ni memang formula dia lah. Kita tengok example the power. Kenapa jadi macam ni? Tak apalah. The power decrease. Kuasa tu akan berkurang. Okay, tak apalah. Nanti masa saya buat example ni kita ceritalah dia punya pattern dia tu. Okay, so dia nak cari use the binomial theorem to expand. So kat sini awak ada kuasa 6 kan. So takkan awak nak expand sampai kuasa 6 kan. Takkan awak nak guna cara yang biasa tu. So apa cara lain yang boleh buat? Awak boleh guna binomial theorem. Okay, tapi nak guna binomial theorem awak kena ingat tadi dia punya step-step tu tadi. Awak kena pastikan n dia siapa. So n awak adalah kuasa 6. Okay, so A awak adalah A, B tu awak adalah B lah. Okay, so apa formula dia? Okay, A plus B kuasa 6 equal to, okay, formulanya N kosong. Lepas tu A kuasakan dengan N, B kuasa dengan kosong. Tambah N 1 pula. So A kuasa siapa pula? A tu akan kuasa dengan tadi N. So sekarang dia akan berkurang. N tolak 1. Lepas tu B tu pula daripada tadi kosong dia akan bertambah 1. So N 2 pula. A kuasa. Kurangkan lagi kuasa dia. B kuasa 2 tambah dot. Tapi bila kuasa 6, so the last term tu dia akan jadi N kuasa N. So dia punya ni 5 je lah. Tak, sekejap. Sekejap. Okay, sorry. N. So 6. Okay, sorry, ni jadi 6. 6. A kuasa, okay, bila N tu akan ditolak sampai dia jadi kosong. Kuasa kosong. B tu pula dia akan ditambah, makin lama makin bertambah. So dia sampai ke N awak ni. Sampai ke 6. Okay. So N tu kita substitute dengan kuasa dia tadi 6. So A kuasa 6, B kuasa kosong tambah 6 1. A kuasa 5 berkurang. B tu menaik pula. Lepas tu 6 2. A kuasa 4. B kuasa 2 tambah dot tambah
6 A kuasa 6 A kuasa kosong, B kuasa 6. So A dengan B tu jadi terbalik. Itu makin lama makin berkurang, B tu makin lama kuasa dia makin bertambah sampai ke maksimum N awak tu. Okay, 6 kosong tu boleh tekan kalkulator dapat 1. So dekat depan ni A kuasa 6. So 6 1 tu tekanlah kalkulator. Berapa? Enam satu tekan kalkulator 6. A kuasa 5 B. 62 dapat 15. A kuasa 4 B square. Okay, sebab dia nak expand semua, kita expand dia semua. So expand yang last ni 20 A kuasa 3 B kuasa 3 tambah 15 A kuasa 2 B kuasa 4 tambah 6 A kuasa 1 B kuasa 5 tambah dengan B kuasa 6. So yang kat tengah-tengah tu yang saya tak tulis tu, awak boleh lengkapkan 1, 2, 3. Yang ni saya tak tunjuk macam ni dapat. Tapi awak boleh tengok dia punya flow tu lah. So jadi 6, 3 pula, lepas tu 6, 4, lepas tu 6, 5. Okay? Boleh ke? Boleh teruskan? Madam, macam mana dapat A6 tambah bla 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 tu? A6. A dapat jawab. Ni, A kuasa 6 ni. 6 kosong tu awak guna NCR. 6 C kosong. Boleh? 6 C kosong, nanti awak tekan kalkulator, dapat 1. 1 darab A kuasa 6, lepas tu B kuasa kosong tu jadi 1 lah. Okay. Okay. Thank you, Madam. Okay. Kalau apa nak tanya terus kan. Masa ni saya layan je. Okay. Ada lagi nak tanya? Kena start N kosong tu, kalau start dengan positif boleh. Start dengan? 6 positif. Ayah boleh. Tak payah guna kalkulator. Maksudnya? Apa step medium tu kan letak N kosong. N kosong. Oh ni. So tak payah. Maksudnya awak nak skip lah. Start dengan 6. Boleh? 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 Start dengan tu terus, okay? Okay. Okay, terus Okay, terus Okay. Boleh? Okay, yang ni. So yang ni dia dah start. Ada yang tanya? Tak ada? Okay, example 27. Now kita, dia A dengan B dia dah ada nombor lah. Ada constant kat situ. So kena careful lah. Okay, so keluarkan dulu awak punya N. N awak sekarang is 4. A awak is 2x. B awak adalah negative Y. So bila ada negatif memang kena bawa sekali negatif tu. Okay, so kita expand. Awak dah boleh buat sekali terus. Tak payah tunggu saya kan. Okay, so formula dia N. So N awak is 4. Start yang kosong. Lepas tu A. So A awak sekarang adalah 2x. So 2x power of your N. Dia akan make maximum. And then negative Y, your B is power of 0. Okay, tambah 1 pula.
2x power of 4 berkurang jadi 3. Negative y bertambah jadi 1. Okey, sambung. 4 2x power of 2 pula. Negative y power of 2. Okey, sambung lagi. 3 2x power of 1. Negative y power of 3. Okay, 4 2x power of 0. Negative y power of 4. Okay, so ni boleh tekan calculator yang 40 tu. So 40 dapat 16. 40 dapat 1. Kenapa dia letak Okay, 4 kuasa 1. So 2x kuasa 4. Okay, bila kuasa 4 ni ada kurungan tu, awak kena make sure kuasa 4 tu bagi dekat 2 juga. Bagi dekat 2 dan bagi dekat x. Okay, so 2, tu yang dapat 16 tu. 16x kuasa 4. Negatif y kuasa 1 lah. Okay, 4 1 dapat 3 2 4 1 4 kot. Okay, tak ada pula. Tentu 4 1 4. Lepas tu 2 kuasa 3 8. X kuasa 3. So negatif y. Okay, 4 2. 2 kali 4. 6 rasanya. Okay, negatif y kuasa 2, negatif tu hilang. So 4 3. So 4 ni. So negatif y masih ada lagi negatif y kuasa 3. Okay, so the last one tu dapat y kuasa 4. Betul tak? Okay, so nak expand lah tu. So kita guna binomial theorem untuk expand kuasa 4. Okay dah. Tak ada orang lah kat taman. Tak ada orang nantilah. Dah? Yang ni 42 ni tak nak kereta. Dapat 16. 42. 16. Bukan 40 tu kita nak dapatkan 16. Tak, Kalau yang kereta macam mana pun. okey, yang 16 tu dia datang daripada 2 kuasa 4. Boleh? Bukan 40, 40 tu 1. Okey. Oh, okey. Okey, yang 42 tu 42 dapat kita tengah kereta lah. 42 dapat 6. Betul tak? dia dapat 6 je.
Okey. Okey. Jumpa tak dekat kalkulator NCR? Simbol NCR. Saya nak tunjuk macam mana Jumpa tak kat kalkulator NCR? Ke nanti awak tengok? Jumpa. Cek. Dekat bahagi. Bahagi? Dekat bahagi betul? Lepas tu awak tekan apa nama? Awak tekan nombor 4 dulu. Lepas tu baru awak tekan shift. Shift dekat bahagi tu. Lepas tu baru tekan 2. Nanti dapat 6. Okay. Okey. Okay. 2 tu daripada mana dia yang 2x tu? 2x. Okey. Maksudnya X tu pun kena darab dengan nombor 2 tu kan. Kuasa tu kena darab juga dengan 2. 2 ni daripada bawah dia 2 daripada bawah. Okey, macam ni kan. 4 macam ni. 4 mana ni? Okey, yang ni. Okey, 4 C2 dapat 2. 4 C2 dapat 2. Yang ni dia dapat 2 kuasa 2, 4. 4 C2 dapat 6. 4 C2 dapat 6. 4 C2 dapat 6. Lepas tu 2 kuasa 2 dapat 4. So total dapat 24. Betul tak? Okey. Okey, terus Okey, next yang ni dia suruh write down the first 3 terms saja. Maksudnya 3 sebutan yang awal tu je. Yang belakang tu dia dah tak perlu complete macam tadi tu lah. Okey, so samalah step dia. Awak kena identify N dia siapa, A dia siapa, B dia negative 3x. Okey, so kita guna okey, so kita masukkan N is 5. Start dengan kosong. Lepas tu A awak is 1 power of N. So N is 5. Lepas tu B awak, B power of N tolak kosong, start dengan kosong. Okey, then sambunglah. 5 1 pula. 1 kuasa 5 tu kurang. Yang negatif 3x tu kuasa dia bertambah. Dan 5 2 pula. 1 kuasa 3 negatif 3x bertambah. Okay, so sebab kita nak 3 je. So kita dah dapat 3 yang kat depan tu. Cukup lah. Okay, so 5 kosong dapat 1. So 1 kuasa 5 is 1. Semua sadik 1. Okay, 5 1 darab dengan negatif 3. So 5 1 dapat 5 kot. 5 lepas 1 kosong 4 lepas tu negatif 3 darab dengan negatif 3x. Lepas tu 5 2 tekan kalkulator 5. So dapat 10. Negatif 3 9 x kuasa 2. Okay, so dapat ini tolak 15x tambah 90 x square. Okay, boleh? Boleh? Boleh. Okay. Yang ujung tu titik-titik kena letak Kena. Wajib. Sebab apa? Sebab memang ada lagi term kat belakang tu. Sebab saya tak habiskan. Sebab apa? Sebab dia minta first 3 je. Macam yang tadi, yang example sebelum, saya memang expand semua. Sampai ke the last term tu pun saya kira juga.
Titik-titik ni memang wajib ada. Kalau awak expand the first certain term je. Okay. Okay. Okay, next kita tengok general term. General term ni maksudnya kita nak tahu specific term. Specific term untuk that expansion. Okay, so kita boleh guna ni formula ni, TR plus 1 equal to NR, A kuasa N minus R, B kuasa R. Kita guna formula ni. Okay, so macam ni kita nak guna, nanti kita tengok. Okay, contoh kita tengok example. Okay, dia bagi expansion ni. Dia bagi ni, binomial ni. Then dia nak cari the sixth term. Sebutan yang ke-6. So awak tak perlulah nak expand satu-satu. Awak tak boleh expand daripada 1 sampai ke 11 term. Ni kalau kuasa 10 ni maksudnya dia ada 11, sebutannya ada 11. Hasil tambah 11 benda. 11 sebutan, 11 term. So awak just kita pick satu je, which is the sixth term tu. So kita boleh guna formula tadi, TR plus 1 tadi. Sebab yang ni, formula ni untuk cari specific term. Sebutan tertentu. Okay. So since awak nak cari sebutan yang ke-6, so R plus 1 tu awak equalkan dengan 6. So R awak akan dapat 5. Bukan 6 R awak tu akan dapat 5. Okay, so T6 ataupun T5 tambah 1 ni is equal to N awak is sini, N awak 10, A awak is 2, B awak adalah 3x. So kita masukkan dalam formula ni. So N 10, R is 5, A is 2 power of N minus R. So N yang atas tolak dengan yang bawah. So dapat 5. So B awak is 3x, R tu yang bawah. So awak akan dapat berapa ni? 1, 9, 5, 9, 5, 5, 2, X kuasa 5. 5 tu jangan lupa darab, dia bagi juga dekat 3. Kuasa 5 tu bagi juga dekat 3. So nanti awak dapat ni lah nilai dia. So ini adalah T6 ataupun the sixth term. Okay, boleh tak? Okay tak? Awak kena ingat binomial expansion tu dia sebenarnya adalah T1 tambah T2 tambah T3 T4, T5, T6 sampailah ke berapa. So dia nak yang ni je. So dia sebenarnya dia adalah dia expansion dia tu banyak lagi lah sebenarnya, ada tambah lagi dengan benda-benda lain. Tapi kita keluarkan yang kedudukan dia pada sebutan yang ke-6. Okay, boleh tak? Boleh. Okay, terus Okay ni, find the term that has X kuasa 3. Okay, yang ni awak kena, dia lain lah daripada tadi, tapi masih pakai formula yang sama.
Okay, so kita keluarkan N dia 5, A dia 3x, B dia 5/2x. Okay, so ini agak susah sikit lah sebab dia bagi yang ni je, x kuasa 3 je. Okay, so kita nak guna TR plus 1 tu tadi, formula ni. Okay, kita masukkan dulu apa yang kita tahu. Kita tak ada R. Kita tak tahu R dia berapa. Kita ada N. Okay, A kita masuklah dengan 3x. N ada. Okay, B masukkan dengan. Okay. Okay, so yang ni dia akan melibatkan indices, rules of indices. Awak kena pandai simplify index, nombor index. Okay, okay, kita akan pecah, kita akan keluarkan yang ada x kuasa something tu je. Sebab maklumat yang dibagi x kuasa 3 ni, so kita akan expand yang ada x sahaja. So kita akan ambil, okay, kita pecahkan dululah 3 ni. Okay, so yang ni 5 kuasa R dengan 2x kuasa R. So R tu memang bagi dekat atas dengan bawah. Lepas tu bawah tu ada darab pula. So R kuasa tu memang kena bagi juga dekat 2 tu. Okay, so kita keluarkan yang ada x tu. Kita buat kat tepi lah. Kita buat kat sini. Kita ada okay, kita ada x kuasa 5 tolak R dengan x kuasa R. Saya keluarkan yang ada x saja sebab saya nak comparekan dengan x kuasa 3 tu nanti. So saya comparekan ni dengan x kuasa 3 terus. So 5 tolak R bagi. So x tu sama, nombor base, nombor asas dia sama. So dia punya kuasa dia tu boleh kalau dia bagi dia boleh ditolak lah. So 5 tolak R, tolak dengan R dapat x kuasa 5 tolak 2R. So nombor asas dia dah sama, base dia dah sama, kita comparekan yang atas tu je. Compare dengan power dia. So nanti awak susun, awak dapat 2R equal to 5 tolak 3, 2. So R equal to 1. Okay, so kenapa, so maksudnya R tu kena jadi 1. R tu kena jadi 1 supaya nanti bila sebutan X awak, supaya X awak tu nanti bila didarabkan dengan yang sama X juga, dia akan come out dengan X kuasa 3. So barulah nanti bila kita dapat ni X kuasa 3, barulah kita boleh cari sebutan yang ada X kuasa 3. So dia R tu kena jadi 1. So kat sini awak sambung, R tu kita masukkan dengan 1. So X tu pun apa-apalah. Okay, so ni semua awak tekan calculator. 5 1 tu cari nilai ni berapa, 3 kuasa 4 tu dapat berapa.
5 dapat berapa, 2 dapat berapa, nanti awak akan dapat nilai. Hmm, 2025 divide dengan 2 X kuasa 3. So term yang kalau R tu tukar dengan 1, term yang kedua lah. Term yang kedua akan ada satu sebutan yang mana sebutan tu ada X kuasa 3. Macam tu lah. Okay, boleh tak? Yang ni mungkin ambil masa sikit lah nak fahamkan. Boleh terus okay, masa pun ada yang tanya? Saya ada tanya. Macam mana boleh jadi yang X yang atas tu? X kuasa 5 tolak R per X kuasa. Okay, saya ambil kat sini. Ni. Lepas tu saya ambil ni. Nampak tak? Jadi bahagi kan, sebab X kat bawah dia jadi bahagilah sebab satu kat atas, satu kat bawah. Saya keluarkan yang part X saja sebab saya nak comparekan dengan ni X kuasa 3. Okay. Okay, so kita ni lah break dulu Lepas tu saya sambung. Okay. 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 Kita break dulu dalam 5 ke 7 minit.
Okey, kita sambung Dengar tak suara? Skrin keluar tak? Okey, kita sambung 31. Okay, now dia nak cari coefficients. Coefficient maksudnya perkali. Perkali kepada y kuasa 5 dengan x kuasa 6 in the expansion yang ini. Okay. So awak kena, dalam awak punya expansion tu, awak akan ada term yang mana something darabkan dengan y kuasa 5. Lepas tu tambah dengan something darab dengan x kuasa 6. So awak kena cari yang something tu. Sebutan yang keberapa yang akan, yang ada didarabkan dengan y kuasa 5 dan x kuasa 6. Okay, so sama macam yang tadi tu. Kalau yang tadi tu dia nak cari x kuasa 3. Okay, dia punya case, cara dia masih lagi kita pakai TR plus 1 equal to NR divide dengan A power of N minus R dengan B power of R. Okay, so kita identify N. So N awak kat sini adalah 9. So A awak adalah X, B awak adalah Y. Okay, so kita masukkan dalam ni formula ni. So N 9. Okay, R kita tak tahu. Kita memang biar je R tu. A kita masukkan dengan X. N 9. B dengan Y. Okay, so okay, yang ni memang your X dengan Y, your X tu memang sorang-sorang je. Maksudnya X tu tak ada didarabkan dengan something per X. So memang kita tengok terus je lah dekat X 9 tolak R ni, kita terus comparekan dia dengan X kuasa 6. Okay, so daripada situ kita boleh dapatkan R. Kita ambil dia punya kuasa tu and then kita dapatkan R. So R is equal to 3. So bila R equal to 3 tu barulah kita akan ada satu sebutan yang menghasilkan X kuasa 3, X kuasa 6 tu nanti. Okay, so ni boleh tekan kalkulator. 93 ni berapa? 84. So X kuasa 6, Y kuasa 3. So kita boleh kata the coefficient of X kuasa 6 is 84, Y kuasa 3. Okay, untuk dapatkan Y kuasa 5 pula, cara dia sama je. Awak mesti kena guna formula ni. So N awak sekarang masih lagi 9. R tu kita tak tahu. 9 tolak R. So Y is R. Okay, so sekarang ni kita nak cari Y pula kan. Y kuasa 5. So Y kuasa R tu kita comparekan dengan Y kuasa 5. So awak akan dapat R tu 5. So apabila R tu 5 baru kita akan ada sebutan term yang ada Y kuasa 5. Biasanya awak boleh tekan kalkulator, cari 95 tu dapat 126.
So the coefficient y kuasa 5 is 126 x kuasa 4. So coefficient tu per kali kepada y kuasa 5 kat situ adalah 126 x kuasa 4. Okay, boleh? Okay, terus okay, so yang ni dia minta term yang mana independent of x. Maksudnya sebutan yang memang tak ada x langsung dekat dia. Okay, so kita guna cara yang sama, kita guna formula ni juga. So A kuasa N tolak R, B kuasa R. So N awak is 12, A is 2x cube, B is negative 1/6, 1/x. Okay, saya substitute N, so N is 12, R is tak tahu. So A masukkan dengan 2x kuasa 3, N tolak R, so B masukkan dengan negatif 1/x R. Okay, yang ni awak boleh pecahkan dia sebab kat sini ada x ada dua tempat. Satu x kuasa 3, satu lagi yang dekat per x tu. So kena pecahkan dia, indices tu. Okay, negatif ni, negatif tu kita bagi dekat atas. Maksudnya kita bagi dekat yang tak ada dekat x tu. So negative 1 darab dengan R, so x darab dengan R. So negatif tu memang kita boleh bagi dekat sama ada numerator atau denominator. Jangan bagi dekat dua-dua, salah. Okay, so kita dah ni, so kita keluarkan yang ada x saja. Kita minat dengan x saja. Yang tu kita keluarkan. So kita letak kat tepi ni. So kat situ kita ada 3 N tolak R ni. 3N. Oh, N tu berapa tadi? N tu kita dah boleh letak 12. Okay. So 3 kali 12 36 tolak dengan 3R equal to x per x kuasa R equal to, okay, independent of x tu maksudnya tak ada x langsung dekat sebutan tu. So kalau tak ada langsung maksudnya x kuasa kosong lah. X kuasa kosong. Okay, so yang belah kiri ni awak boleh simplify 36 tolak 3R tolak dengan R. So kita boleh compare dia punya power tolak berapa ni, 4R. So 4R is equal to 36. So R equal to 9. Okay, so pada ketika R tu 9, maka your sebutan tu akan independent of X. So kita masukkan R dengan 9. Ini 12 ni. 12. X tu sebenarnya bila kita dah tahulah kita sebenarnya kita nak cari X kuasa kosong kan. So yang tu sebenarnya kuasa kosong lah. R is 9. Okay, so ni dapat, tekan calculator nanti awak dapat nilai dia. Negatif
1760. Kalau awak tak faham X kosong tu, awak masukkan je lah R tu dengan 9. Nanti awak akan dapat X tu akan jadi cancel. X tu akan hilang. Okey, boleh? Boleh, terus Okey, terus. Exercise ni awak boleh buat. Nanti dalam tutor pun ada banyak soalan macam ni. Okay, next kita tengok expansion yang melibatkan kuasa tu negatif ataupun rasional. So kalau apa formula dia? Okay, tak apa. Formula dia Sekejap. Okay, sorry. Ini adalah formula untuk N kuasa tu negatif integer ataupun fraction. So kalau awak perasan binomial expansion sebelum ni, dia punya N tu semua nombor integer yang positif, bukan pecahan dan bukan negatif. So untuk kuasa yang negatif ataupun fraction ni, kita akan guna yang ni. Sebenarnya sama je. Sebenarnya kalau ikutkan sama macam yang formula yang sebelum. Tapi formula ni dia convert dia tukar. N kosong tu dia tak guna N kosong. Dia terus guna N per N kosong sama juga. N kosong sama juga dengan N kosong factorial tak silap. So yang ni NB ni dia guna N1. N kat situ dia guna N1. Yang ni pula dia guna N2. So N2. So N2 ni menyamai dengan yang ni. Kalau dalam bentuk formula NCR. Dalam formula NCR dia akan sama macam tu. Okay. So kita tengok example. Formula NCR. Okay. So kat sini awak tengok kat sini awak tengok kalau kuasa dia ni pecahan, awak kena make sure ni dekat depan ni your A tu mesti 1, wajib 1. Kalau bukan 1, awak kena jadikan dia 1 dengan simplify. Awak kena buat something, kena buat sesuatu lah. Nanti kita tengok kalau dia bukan 1. So ni dia memang 1, so kita guna je dia punya formula 1 tambah NB tambah N darab N tolak 1 per 2 factorial B square tambah N tolak 1 N tolak 2 per 3 factorial B cube. Okay. So N awak masukkan N awak dengan 1/3. Okay, B awak yang ni lah, negatif X per 2. Okay, so N masuk 1/3, N masuk 1/3 tolak 1, 2 factorial. B negatif X per 2 kuasa 2. So kita expand 4 dah. 1/3 darab 1/3 tolak 1 darab 1/3 tolak 2 pula. 3 factorial darab dengan negatif X per 2
kuasa 2. Kuasa 3. Kuasa tu bertambah. Kuasa tambah dot. Tambah dot. Okey, so ni awak darab. Okey, darab. Nanti dapat. Tengok. 1/36 x square tolak 5/648 x cube tambah dot. Okey. Okey, untuk Sofia. Untuk expansion yang kuasa dia tu ni, negatif ataupun fraction, awak kena ada ni. Validation untuk validation lah. X ni dia binomial expansion ni dia tak valid untuk apa-apa nilai X. Tak. Dia ada X tertentu je yang valid expansion ni. So nak cari dia punya validation dia, awak kena ambil B. Lepas tu absolute value mesti less than 1. Ataupun B less than 1 greater than negative 1. So awak punya B is negative X per 2. Negative X per 2 must less than 1 must greater than negative 1. So awak boleh pindahkan 2 tu, pindah ke sebelah kiri dapat negatif. 2 tu pindah ke kanan. Okey, negatif tu kita positifkan dia, so jadi terbalik lah. 2 lagi ni daripada X lagi daripada negatif 2. Tapi kita tak tulis nombor yang besar kat belah kiri kan. Kita akan tulis nombor yang kecil lah. Negatif 2 yang lagi kecil daripada X lagi kecil daripada 2. So ni penting ini kena tulis sekali. Biasa dia akan cakap tapi kalau dia tak cakap memang biasanya kita kena tunjukkan sekali expansion ni valid untuk X yang macam mana. So dia valid untuk negatif 2 sampai 2 je. Kalau lebih besar di luar daripada range tu, expansion ni tak valid. Tak valid. Okay, boleh tak? Okay ke? Senyap je ni. Ya saya. Yang nak expand tu sampai sebelum titik-titik tu berapa kali? Biasanya kalau dia tak cakap 4 lah kalau dia tak cakap. Biasanya dia cakap tapi in case dia tak cakap 4 lah. 4 sebutan. Okay. Okay, so kita teruskan. Okay, yang ni pun saya rasa skip je lah. Saya dah tunjuk yang tadi tu, nanti awak cuba lagi. Cuba untuk yang ni. Jawapan pun ada. Okay, yang ni lain sikit. Yang ni lain. Sebab apa lain? Bawa Alia. Okey, tak di taman? Tak ada orang kat taman. Cepat ni. Bawa Alia. Alia pergi mana? Pergi depan. Yang ni lain sebab depan dia yang ni 8 tu bukan 1. So bila bukan 1 dia lain sikit cara dia. Kat sini dia cakap dia nak first form, lepas tu dia nak state the value of X for which the expansion are valid. Ni yang tadi tu lah yang saya tunjuk. Less than dengan greater than apa tu. Okay, so step yang pertama awak kena awak kena pecahkan dia. Pecahkan yang dalam, bukan pecah, factorize. Factorizekan yang dalam ni. Keluarkan 8, factorize 8. So bila 8 tu di factorize, awak akan ada 1 tolak dengan 3x over 8.
So bila awak factorize yang dalam, kuasa 1/3 tu masih lagi untuk semua yang kat dalam tu lah, sekali dengan 8 tu, walaupun 8 tu dikeluarkan. Okay, then 1/3 tu awak bagi kat dalam. 1/3 ni awak bagi dekat dalam. Okay, so dia jadi 8 kuasa 1/3, 1 tolak 3x/8. 1/3. Okay. So yang awak akan, okay, 8 kuasa 1/3 tu jadi 2. So yang awak akan expand tu sebenarnya awak akan expand yang ni lah, yang ada kurungan ni. Yang ada kurungan tu. 2 tu nanti awak akan darabkan di akhir bila awak dah expand yang dalam kurungan tu. Okay, so kita nak expand yang 1 tolak 3x/8 tu. So kita guna 1 tambah NB tambah dengan N darab dengan N tolak 1 per 2 faktorial B square tambah dengan N darab N tolak 1 darab dengan N tolak 2 per 3 faktorial B kuasa 3. So dia nak first 4, kita bagi yang 4 je. So N tu kita masukkan lah dengan kuasa dia. So B tu awak masukkan dengan negatif 3x/8. Okay, so yang ni awak akan dapat 1 tolak 1/8x. Okay, yang ni berapa okay, bila ada kuasa 2 tu, make sure awak darabkan, awak bagilah kuasa 2 tu dekat semua yang dalam kurungan tu. So 2 ni kena bagi dekat negatif 3, bagi dekat x, so bagi dekat dengan 8. So samalah kuasa 3 ni bagi dekat negatif 3, bagi dekat x, bagi dekat 8. So saya so kita terus ni je lah. 1/32. 1/32. Yang 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tolak 5 per 1536 x kuasa 3. Okay, so untuk so semua ni awak akan darabkan dengan 2 8 8 tolak 3x kuasa 1/3 sama juga dengan 2 kali 1 tolak 3x/8 kuasa 1/3. So ni sama juga dengan 2 kali
Yang awak expand tu tadi yang kat atas tu 1 tolak 1/8x 1/64 x kuasa 2. Tambah dot. Okay, so kena expand lah 2 tu, kena bawa masuk dalam. Okay, dia punya apa validation dia. Validationnya kena ikut ni lah, B pada awak punya expansion. So B awak adalah 3x/8 tau. So B awak adalah 3x/8 bukannya 3x. So dapat negatif 8/3 less than x less than 8/3. So ini adalah dia punya validation, validation for x. Okay, boleh? Saya memang nak kena habiskan lah chapter 3 ni. Okay, settle lah. Saya lupa nak tahu link kehadiran saya dah bagi dekat Telegram. So tolong isi dekat situ. Okay, yang ni saya tunjuk saya tunjuk lah. Okay, so yang ni awak nak expand, kena make sure kurungan tu dia bukan per lah. So kita boleh jadikan dia kat naik atas, tapi kuasa dia jadi kuasa negatif 1. So dekat sini kuasa awak tu adalah kuasa negatif integer. Okay, so kena guna cara tadi tu lah. Awak kena jadikan 2 tu jadikan 1, baru boleh expand. Okay, so 2 tu x factorize, so tinggal 1 tambah 3/2x. Lepas tu jangan lupa semua ni dikuasakan dengan negatif 1. And then negatif 1 tu kena bagi dekat 2 yang awak pecahkan tu. Bagi dekat 2 dan bagi dekat kurungan. Okay, so 2 kuasa negatif 1, 1 tambah 3/2x kuasa negatif 1. Okay, so yang awak akan expand yang dalam kurungan tu lah. So itu sama dengan 1/2. Okay, so expand 1 tambah NB. So N awak adalah negatif 1. B awak /3/2x. Okay, then tambah dengan N negatif 1 tolak 1/2 factorial. So B awak adalah kuasa 2 pula. Lepas tu negatif 1 darab negatif 1 tolak 1 darab dengan negatif 1 tolak 2 pula. Bahagi dengan 3 factorial darab dengan 3/2x kuasa 3 pula. Tambah dot. Okay, so awak boleh dan dalam tu boleh simplify lah. Tambah 9/4 x kuasa 2 tolak 27/8 x kuasa 3 tambah dot. Okay, then expand 4x. Okay, so ini baru dia punya expansion. Awak kena cari dia punya validation dia.
B. So B awak adalah yang ada satu dalam kurungan tu ada satu. So 3/2 less than 1, X greater than -1. So -2 less than 3x less than 2. So X negative 2/3. 2/3. Okay, boleh? Boleh. Alright, so yang ni Okay. Okay, next kita tengok 35. For example 35, dia suruh cari find the first 4 terms of the expansion yang ni, hence find the value of ni correct to 4 decimal places. Yang ni pun kalau soalan exam dia banyak keluar yang macam ni lah. Ataupun awak punya assignment nanti macam ada je. Saya rasa macam keluar yang ni. Group assignment kot. Ataupun individu tak salah, tapi assignment tak silap. Okay, so macam mana kita nak, okay, awak expand tu macam biasalah guna formula je. Okay, so kita expand lah. Okay, so sebabkan depan dia ni 1, kita boleh guna formula yang kuasa dia tu negatif. So sebenarnya kuasa yang negatif tu, formula tu kita boleh pakai juga. Kita boleh pakai juga untuk yang kuasa yang positif. Tapi make sure kat dalam kurungan tu ada 1. Make sure ada 1. Kalau tak ada 1, awak tak boleh guna yang tadi tu lah. Kena guna yang A dengan B tu. Okay, so kita guna 1 tambah N is 6. And B, so B awak is X/5. Okay, tambah dengan N, darab dengan N tolak 1, divide dengan 2 factorial. So X/5 power of 2 first form. 6 tolak 1 darab dengan 6 tolak 2. 2 factorial jadi 3 factorial. So X/5 kuasa 3 pula. Yang ni tak apalah. So dia tak habis lagi kan. So kena ada tambah dot. Okay, then simplify lah. Yang ni awak dapat. Okay, 3/5. Okay, so awak dah expand. Yang ni tak payah expansion valid sebab kuasa dia tu kuasa yang positif integer. Maksudnya S awak tu boleh letak apa-apa nombor je, dia punya expansion tu stay valid je. Okay, next kita nak tukarkan bentuk ni kepada bentuk kepada bentuk perpuluhan. Tapi yelah, kalau tengok macam awak boleh tekan calculator je, tapi bukan. Awak bila ada perkataan hence ni, maksudnya awak kena pakai balik apa yang awak dapat kat sebelum tu. So sebelum tu awak try expand ni kan. So awak kena guna juga expansion tu untuk cari decimal number lah, nombor perpuluhan yang tu. Okay, so macam mana kita boleh kita compare dengan awak punya binomial tu. Kan binomial dah sama. Lepas tu awak try to, sebab kuasanya memang sama lah. Kita susun lah, kita jadikan X tu sebagai subjek.
So bila awak susun 01 tolak 1 itu X per 5. So X equal to berapa ni? 0.01 darab dengan 5. So X awak dapat 0.05. Okay. So okay, so belah kiri awak akan guna yang 1.01. Manakala yang belah kanan awak tu, awak akan guna yang awak expand tu tadi. Awak akan guna apa yang awak expand. So 1 tambah 1 tambah 6 per 5, di mana X awak tu awak akan masukkan dengan X yang awak dapat ke atas tu tadi. Nak ke tambah? Tambah. Okay, then barulah awak kira lah yang belah kanan ni. Belah kanan ni awak dapat berapa? So kita nak sampai 4 decimal places. So ini cara nak menjawab soalan yang macam ni lah. Dia suruh gunakan expansion tu, binomial expansion untuk cari nilai ni. Nilai yang ni. Okay. Betul? Siapa tu? Siapa tu yang gelak-gelak tu? Okay, sambung. Example 36. Okay, so kat sini kita ada dia suruh expand, lepas tu sampai X kuasa 3, expand sampai X kuasa 3, lepas tu evaluate. Macam tadilah, lebih kurang macam tadi. Tapi yang ni dia melibatkan kuasa yang pecahan. So bila pecahan ni sedikit sukar sebab X dia ada expansion valid untuk expansion tu dia ada nilai X yang tertentu je yang kita boleh pakai. So susah sikit lah ni. Okay, apa yang kena buat? Awak kena expand. So ini boleh guna formula 1 tambah kan. 1 tambah NB tambah dengan N darab dengan N tolak 1 per 2 faktorial darab dengan B square tambah dengan N darab dengan N tolak 1 darab dengan N tolak 2 per 3 faktorial kuasa 3. Okay, so kita masukkanlah N dia 1/3, B awak 3X 1/3, 1/3 tolak 1 per 2 faktorial 3X kuasa 2 tambah 1/3, 1/3 tolak 1 1/3 tolak 2 divide dengan 3 faktorial. Ni darab dengan 3X kuasa 3. Okay, so next awak simplify lah semua ni. Okay, dapat X kuasa 2 tambah 5/3 X kuasa 3 tambah Okay, expansion valid awak akan ambil 3X kan, 3X less than 1 greater than -1. So dapat -1/3 less than X less than 1/3. Okay, so sekarang
kita nak cari berapa tadi? Square root, cube root 8.24. Okey, yang ni kita boleh, okey, kalau awak terus comparekan dengan 1 tambah 3x tu. So bila awak cari nilai x tu, awak akan dapat 3x equal to 8.24 tolak 1. So x equal to 7.24 bagi dengan 3. Dapat 2.413. Okey. So bila awak buat macam ni, buat macam yang example sebelum, awak dapat nilai x yang di luar daripada range. Luar daripada expansion valid tu. So bila dia di luar, awak tak boleh guna cara ni. Awak tak boleh guna cara ni untuk cari x. So kita kena guna cara lain. Okay, so apa cara dia? So 8.24. So saya tukar dia kepada kuasa 1/3. Okay, saya boleh pecahkan dia kepada soalan ni dah bagi x. Set the value. Okay, tak ada ni. Okay, so awak kena pecahkan dia kepada 8 tambah something supaya dapat sama. Dia, dalam bracket tu nilai yang sama. Okay, then so yang 8 tu awak boleh keluarkan, factorizekan. So dapat 1 tambah. So 0.24 tu kena divide lah dengan 8 kan sebab awak factorize. Kuasanya masih lagi 1/3. Okay, then 8 tu awak boleh, kuasa 1/3 tu awak boleh bagi. Bagi dekat kurungan, bagi dekat 8. Okay, so 8 kuasa 1/3. 1 tambah kat sini dia dapat 0.03. So ni sama dengan 2. 1 tambah 0. Okay, 0.03 tu pula awak boleh pecahkan dia kepada 3 darab dengan 0.01. Okay, so kenapa kita main pecah-pecah-pecah ni? Sebab kita nak ada satu bentuk yang sama macam expansion tu tadi. So expansion tu tadi 1 tambah kan, 1 tambah 3x kuasa 1/3. So dia dah seakan-akan lah ni. Dia dah seakan-akan. So ni 1 tambah 3x kuasa 1/3. So awak dah ada satu bentuk yang macam expansion tu tadi. So barulah awak akan tengok, okay. Untuk bentuk ni, X awak tu sesuai dengan berapa? X awak tu adalah, X awak menunjukkan, X awak tu awak kena guna 0.01. Okay, then bila awak dah decide awak nak guna X 0.01, awak kena tengok balik. Awak kena tengok balik dia punya validation tu. Tengok validation ni, 0.01 tu termasuk tak dalam ni? Yang ni kalau tukar dalam bentuk perpuluhan 0.3 kan, 0.333. So dia masuk tak 0.01 tu, masuk tak dalam range tu?
Dia tak ada dah ni. Senyap je ni. Masuk. Okey, ada juga. Ada lagi. So 0.01 tu masuk dalam expansion valid ni. So kita boleh terimalah 0.01 ni sebagai nilai yang akan dimasukkan dalam your expansion tu tadi. Expansion awak dapat ni tadi. Kan, expansion ni awak akan masukkan X tu dengan 0.01. Okay, tapi ni macam tak muat dah. Panjang ni. Saya sambung sikit kat bawah ni. Ini saya padam bukan. So tadi awak dapat okay, belah kiri awak ada 2 darab dengan 1 tambah 3 darab dengan 0.01 kuasa 1/3. So ini sebenarnya adalah inilah punca kuasa 8.24. Punca kuasa 3 punca kuasa 3 8. So ini adalah yang nilai itu tadi. So kita equalkan dengan expansion yang awak dapat tu tadi. So expansion yang awak dapat tu adalah 2 kali dengan 1 tambah X tolak X kuasa 2 tambah 5/3 X kuasa 3. So X tu awak masukkan dengan 0.01. 5/3 0.01 kuasa 3 tambah dot. Okay, so ni awak tekan kalkulator, nanti awak akan dapat nilai dia 2.01 9 2.01 980. So dia jadi macam ni lah. Okay, so ada satu lagi example tu kita sambung nanti lah. Okay, so itu je. Jangan lupa isi kehadiran. Okay, nanti awak boleh apa? Boleh study balik lah benda ni. Saya share nota ni balik nanti. Okay, thank you so much. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, thank you. Thank you, madam. Okay.